Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah min alamin nabi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah tahna babal khairat, tahna babal amadan. Allah faqihna fid din wa alim ta'wil. Allah faqihna fid din wa alim ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alim ta'wil. Al-Fatihah. A'udzu billahi minal alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam tuan-tuan sekalian, alhamdulillah kita bersama lagi insya-Allah malam ini pengajian kitab Fiqh al-Awlawiyat oleh Syekh Qadawi. Malam kita masuk bab yang ke-8. So tak ikut turutan, lompat-lompat. Ada yang diawalkan, kemudian ikut keperluan semasa yang sesuai. Bab ke-8 ini bicara soal keutamaan terhadap perkara yang dilarang. Ini yang dilarang macam-macam. Ada yang berat, ada yang kurang berat sikit, ada yang kurang lagi, ada yang ringan, dan ringan lagi, gitulah. Kita nak awalkan mana, nak utama yang mana. Ada yang haram, ada yang makruh, dosa kecil, dosa besar, syirk khafi, syirk jadi, begitulah bincang insya-Allah taala. Malam ni kita baca slide, kita baca kitabnya. Yang pertama sebagai keutamaan terhadap perkara yang dilarang. Saya baca pembahagian kitab ini, kemudian kita bincang sikit sebanyak. Disebutkan bahawa yang larang itu ada yang namanya harus, istilahnya lah, istilah agamanya. Sebenarnya yang harus buat, dia harus dalam bahasa kita lah. Indonesia harus tu wajib. Kita harus salat 5 waktu semalam. Harus itu yang wajib. Harus kita ni boleh buat, mungkin tak buat. Dan wajib, kalau wajib itu satu yang dituntut. Kalau tak buat dosa. Fardu, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu itu yang setiap orang wajib buat. Kifayah mewakili satu kelompok. Tak kumpulan yang buat, ada seorang yang buat. Dan juga tahap juga berbeza. Dia kata sebab sini bahawa tahap yang itulah yang dosa kecil, dosa besar. Begitulah bincangan insya-Allah taala. Nah, kufur juga berbeza. Dalam bahasa kita kufur itu ada dua. Kufur hakikat, kufur nikmat. Mereka itu kufur Allah Ta'ala, kufur tentang pujian Allah Ta'ala, kisah Allah Ta'ala. Kufur nikmat itu dia beriman Allah Ta'ala, bersyukur beriman, cuma dia tidak bersyukur nikmat, tak syukur. Kufur juga, kufur nikmat namanya. Ini bincang sikit insya-Allah Ta'ala. Makruh boleh bagi dua. Ada makruh yang tahrim, yang tanzih. Makruh tetapi dilarang sangat-sangat. Yang gitu ya, bincang ikut tahap apa ni, kalau berbahayanya dan sebagainya lah. Itu yang tajuk besarnya lah. Dimulakan dengan yang pertama, kufur. Itu kufur dia bagi bahagian dan kufur etis. Golongan free thinker, golongan yang tidak beriman dan tidak beragama. Dia sebut sini sebagai kufur etis ini atau kufur anti agama ini adalah mereka sangat besar kufurnya. Kufur akbar. Free thinker, dia tidak mengaku Tuhan. Dunia dia sendiri. Itu disebut perkara ini sebagai yang pertama sekali. Ditulis bahawa kufur etis ini mereka yang tidak percaya bahawa alam ini ada penciptanya. Jadi sendiri. Tak ada pencipta. Dan tak percaya pada malaikat, tak percaya pada kitab,
dan Rasul dan segala rukun iman yang kita percaya. Itu disebut kita sebagai kufur, golongan etis atau golongan kritikal yang tidak pernah lama. Konsep mereka berpegang pada Al-Kitab Al-Quran Karim, wa qalu in hiya illa hayatud dunya ma nahnu bima'usin ma nahnu bima'usin bahasa Rasul. Mereka berkata hidup dunia saja, kami tak kena bangkitkan semula. Surah Al-An'am ayat 29. Wa qalu, mereka berkata in hiya illa hayatud dunya wa ma nahnu bima'usin. Hidup dunia semata-mata, makan, tidur, bangun lagi, makan lagi, bekerja lagi, tidur lagi, begitulah. Dan mati biasa, macam pokok mati, tak akan dipersoal lagi. Itu golongan ini. Jadi mereka ni pengetis dalam kitab ni lah. Dan pandangan mereka hidup ini hambanya lahir daripada rahim, kemudian ditelan oleh tanah dan tidak ada apa-apa persoalan. Itu golongan ini. Tak kena kita boleh beriman dengan hari kebangkitan, yaumul ba'si, yaumul hisab, yaumul jaza. Dan kemudian kita beriman bahawa lepas itu dibagikan fadakun fil jannah, fadakun bis sa'ir. Kita ada alam kubur, ada soal muka nakir, di padang mahsyar, ada hisab, ada timbangan, ada penentuan di mana syurga atau neraka. Puak ni tak beriman gitu, mati habislah. Gitu ya. Ini saya baca kitabnya, dia nampak mudah sikit, tak perlu dan sangat. Inilah bentuk kufuran yang orang-orang materialistik semanggil pada zaman ini, disebut gitu ya. Dan itulah menjadi dasar pemikiran orang-orang komunis juga. Komunis juga kalma, tidak beriman dengan ketuhanan, tidak percaya ketuhanan. Dia percaya dia jadi sendiri, hidup sendiri, kemudian mati sendiri, tak ada apa-apa, tak kaitan dengan ketuhanan. Dan itu yang menjadi dasar pemikiran orang komunis yang telah tercabut akarnya, yang menetapkan dalam undang-undang dasar negara mereka Tuhan tidak ada, dan hidup ini hanya kebendaan semata-mata. Itu komunis. Kita belajar bab komunis. Komunis ini dia tidak beriman, tidak mengaku Tuhan ada, hidup semarata begitu. Dan kita belajar, anak-anak sekolah kita belajar komunis dengan Islam, pahaman komunis, pahaman Islam, pahaman kapitalis, pahaman Islam, pahaman sosialis dengan pahaman Islam, pahaman sekularis dengan pahaman Islam, berbandingan. Jadi kita faham bahawa kita tahu ada komunis, kita kapitalis, kita juga sosialis, kita juga sekularis, tapi kita tahu Islam. Bahawa Islam itu agama yang kita pahami sebagai nizamul hayat, sistem hidup. Itu ya. Dan seterusnya lagi dalam ikut kitab menyebutkan bahawa tidak pahaman mereka, pahaman etis ini adalah mereka tidaklah benar bahawa sesungguhnya Allah menciptakan manusia, yang sebenarnya manusia cipta Allah. Gitu. Dia tak kata Allah mencipta manusia, manusia cipta Tuhan. Itu yang golongan etis, wallahu alam. Jadi gitu. Yang kita beriman, kita ni Allah ciptakan. Allah mencipta kita, Allah khaliquna. Allah itu pencipta kita, yang menciptakan kita. Allah raziquna. Allah beri rezeki kepada kita. Allah menghidup kita. Allah akan matikan kita. Dan Allah menentukan kita di mana nanti. Imma al-jannah ataupun an-nar, neraka. Golongan ini etis, tidak beriman gitu. Dia kata dia bukan Tuhan kita buat Tuhan. Ya buat patung. Bolehlah buat patung untuk sembahan, waliyadzubillah. Maka hukumnya mereka ini, wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Surah An-Nisa ayat 136. Wa may yakfur billah, siapa kufur Allah Ta'ala dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya dan akhirat, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sesat-sesatnya, sejauh-jauhnya, karena mereka tidak beriman dengan Allah
tak beriman dengan malaikat, tak beriman dengan kitab, tak beriman dengan rasul, tak beriman hari kiamat, tak beriman dengan syurga dan neraka. Wa'iyazbillah. Itu satu bahagian. Itu dikatakan sebagai kufur etis atau free thinker, tidak beriman, tidak percaya pada ketuhanan. Yang kedua, kufur syirik. Inna syirka la zulmun azim. Pada menyebutkan gitu, syirik itu zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Zalim berbagai-bagai. Orang zalim itu zalim berdiri sendiri, zalim pada orang dan sebagainya. Tapi yang sebesar-besar zalim ialah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Itu zalim yang sebesar-besarnya. Saya baca lagi tulisan ini, maka perlu dibaca. Di bawah tahap kufuran etis ialah kufur syirik. Saya berarti kemusyrikan yang lakukan orang Arab zaman jahiliyah. Mereka percaya hanya Tuhan, Allah, cipta langit dan bumi dan sebagainya. Tapi bila menyembah, tidak sembah Allah Ta'ala. Ini kita bicara bab tauhid, uluhiyah dan rububiyah. Mereka bertauhid uluhiyah, ketuhanan mereka percaya. Mereka percaya bahawa kita Allah ciptakan. Percaya bahawa hujan, Allah turunkan hujan. Allah jadikan itu dan ini. Tapi bila menyembah untuk bekong atau yang lainnya. Itu namanya syirik zaman jahiliyah. Sampai hari ini pun sepanjang zaman gitu, dia bersyirik, dia beriman Allah, bersama dia percaya pada yang lain. Dia kan kuasa Allah, juga kuasa lain. Dia takut pada Allah, takut juga pada yang lain. Waliyahzubillah. Dituangkan dalam kitab ini tentang sifat ataupun cara mereka orang syirik ini. Walan sa'altum man khalaqa as-samaa'a wal ardh la yaqulunna khalaqahunna al-'azizul 'alim. Surah Az-Zukhruf ayat 9. Walan sa'altahum, bertanya mereka, man khalaqa as-samaa'a wal ardh, siapa cipta langit dan bumi? La yaqulunna, bukan kata khalaqahunna al-'azizul 'alim. Itu Allah Ta'ala. Dia sembah-sembah berhala. Dia buat yang lain mungkin juga. Tapi dia tanya, siapa yang cipta langit dan bumi, bulan, bintang, cakaplah Allah. Itu ya. Juga pada saat man khalaqas samaa'a wal ardh wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yakunu Allah. Juga surah Al-Ankabut ayat 61. Pada saat tahu ditanya mereka, man khalaqas samaa'a wal ardh, siapa yang cipta langit dan bumi? Masuk syams wal qamar, yang syams wal qamar, langit, matahari dan bulan. La yakun Allah. Itu maknanya tauhid uluhiyah, ketuhanan dia percaya. Rabb percaya. Allah Rabbul Alamin, itu percaya. Sampai rububiyah, maafkan, rububiyah. Uluhiyah ni dia tidak. Rabb itu ketuhanan itu dia percaya. Allah ciptakan langit dan bumi, bulan, bintang, siang, malam, itu semua dipanggil tauhid rububiyah. Rabbul Alamin. Allah itu Rabbul Alamin, pencipta, pentadbir, pengurus alam ini. Yang uluhiyahnya adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang panggil uluhiyah ketua. Yang itu tidak ada. Allah buat Allah segala-galanya sampai semayang, tapi dia tak sampai peringkat lillahi rabbil alamin, kerana yang lain pada Allah Ta'ala. Juga sebut sebagai orang-orang yang syirik. Waliyahzubillah. Minta pada Allah, mengharap pada yang lain. Gitu kan. Juga dalam ayat surah Yunus disebut, qul man yarzuqu minas samaa'i wal ardh amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yakhruju al-khayra min al-mayt wa yaj'alu al-mayta min al-hayy wa man yudabbiru al-amr sayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah, siapakah yang memberikan rezeki kepada kamu di langit dan bumi? Atau siapakah yang berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan
Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup daripada mati dan mengeluarkan yang mati sebagainya itu? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Ini maknanya Allah cipta segalanya. Tapi bila menyembah, bila mengharap, bila bertawakal, bila berdoa, minta kepada yang lain. Alasan mereka ialah ma na'budu illa liqarribuna Allah zulfa. Surah Az-Zumar ayat 3. Ma na'buduhum illa liqarribuna Allah zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekatnya. Kenapa dia bapak patung? Dia semua patung. Dia nak menakutkan, menggerunkan. Bila patung dia takut sikit. Jadi nak dekat dengan Allah. Kononnya gitulah. Tapi itu tak terima, syirik. Saya pernah tanya juga kawan yang beragama Buddha. Dia percaya Tuhan Allah. Tapi kenapa patung Buddha? Itu nak menakutkan kami. Lebih khusyuk. Kita tak takut. Waliyahzubillah. Kita direct dengan Allah. Tidak ada perantaraan. Allah Maha dengar. Allah Sami'un Alim. Sami'un Alimun Alimun Khabirun. Itu sebab Allah Ta'ala mendengar, mengetahui, melihat, tak perlu pada perantaraan. Itu maksudnya, itu yang salahnya. Nak kami sembahnya liqarribun Allah zulfa, untuk dekat kepada Tuhan, kepada Allah Ta'ala. Itu patung. Sama juga makhluk lain yang berupa, yang menyama manusia. Dia puja manusia. Hak manusia sampai kepada Allah Ta'ala. Dipanggil tawasul. Tawasul ini ada yang dibolehkan, ada yang khilaf, ada yang tak boleh. Yang bolehkan tawasul dengan Asma' Husna. Ya Allah, Ya Ghaniyyun Hamid, Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Matin, Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Allah, Ya Wahhab, Ya Karim. Allahumma rizqna rizqan halalan, tayyiban, mubarakan, wasi'an. Sebut nama Allah yang husna. Minta apa kita minta? Tawasul dengan Asma' Husna. Tawasul yang tak lagi khilafnya boleh. Dibolehkan, tidak khilaf. Tawasul amal saleh. Ya Allah Tuhanku, akulah hamba-Mu yang tidak pernah tinggal baca maksud pagi dan petang. Ya Allah Tuhanku, akulah hamba-Mu yang tidak pernah tinggal baca Al-Kahfi tiap malam Jumaat. Ya Allah, aku hamba-Mu yang tiap pagi dan petang baca surah Al-Mulk. Ya Allah, aku hamba-Mu yang tiasa menjamakan baru fakir miskin. Ya Allah, jika ini aku lakukan nama ya Allah, makbulkan doaku, hajatku ini. Itu dapat tawasul dengan amal soleh. Tidak ada khilaf. Dibolehkan. Ini galakkan. Ini seperti berlaku pada 3 sahabat yang terperangkap dalam gua. Tempat dalam gua tertutup. Sahabat seorang tu, ya Allah, aku ada ibu dan ayah. Aku sayang pada ibu ayahku. Lepas tu malam aku balik, mereka tidur. Biasanya aku beri minum susu dulu. Mereka tidur. Anak aku nak minum, aku tak bagi kerana aku tak mak ayah. Jika ini baik Allah, buka pintu gua. Dia buka pintu gua sikit. Yang kedua pula majikan yang amanah. Dia sebut majikan dia, buka pintu gua lagi. Soalnya pula dia telah hampir peluang buat maksiat, dia tak buat. Dia kerana ya Allah. Kalau ini aku buat kerana buka pintu gua dan mereka dapat keluar. Ini panggil tawasul dengan amal soleh. Yang ketiga tawasul dengan rajul soleh. Mana dengan ulama-ulama. Rajul maknanya ulama. Di istilah bahasa ulama. Tawasul ulama soleh. Jumpa dia yang tuan syekh, tuan guru, doakan saya, doakan anak saya untuk sekian-sekian. Kesembuhan penyakit misalnya lah. Menjadi dalam perjalanan. Dan tawasul dengan rajul soleh. Tidak ada khilaf. Tapi semasa hayatnya, bukan masa dah mati. Kalau dah mati, dikubur syirik. Dikubur, ni nak cucu datang ni, tuan guru. Itu syirik. Jumpa ulama yang soleh semasa hidupnya, minta doakan. Bukan semasa dah mati. Kita lain sikit, dah mati pun jumpa. Ambil kubur, tak boleh. Itu yang dipanggil syirik, khurafat. Selainnya ada khilaf, ada yang haram.
Ada khilaf, ada yang haram. Kita yang tidak khilaf, yang sepakat, 3 itu. Kalau yang jelas tu minta pada untuk penunggu pokok, penunggu gunung ganang, penunggu sungai laut, itu syirik. Waliyazbillah. Menazar pula jika berjawab sekali jamu ayam putih, itu syirik. Waliyazbillah. Jadi itu dipanggil qarribunillah, mendekatkan kami dengan Tuhan. Tak lagi jauh dengan Ta'ala. Allah dekat. Ini qarib. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Allah kata, Allah firman, Allah hamba bertanya aku, katakan inni qarib, aku dekat. Dekat sangat. Tempat subhanal gharib, dekat dengan urat dengkuk. Banyak nampak Allah sangat dekat. Allah Sami' Al-Alim, dengar. Tak perlu perantaraan siapa-siapa. Gitu ya. Kalau perantaraan itu dia takut jadi orang yang macam ni, iaitu mereka menyembah patung, menyembah berhala, atau puja manusia tertentu dan sebagainya untuk menyampaikan apa yang mereka hajat. Betul. Dan Allah mengingatkan wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka menyembah selain Allah Ta'ala apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan pada mereka dan tidak pula manfaat. Dan mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Tuhan. Itu kata makhluk. Tak kalah makhluk yang jamunya, yang jamadat ke, yang apa tak kira. Tunggal kayu ke, batu ke, binatang ke, manusia ke, kita sumbah. Jadi bertuhan dengan dia. Bertawakal pada manusia tak boleh. Hak mak lah, mak saya ada, mak saya orang kaya, mak saya orang hebat, mak saya ramai kawan. Mak akan mati. Hak ayah lah, ayah saya orang besar, ayah saya orang sekian, ayah akan mati. Hak suami saya okey, suami saya orang hebat, suami saya orang kaya, suami saya orang kenamaan, suami saya ramai kawan, suami akan mati. Hak anak, tapi anak orang besar, anak saya orang anak pun akan mati. Harap pada Allah Hayyun la yamut. Allah Hayyun la yamut. Bertawakal pada Allah yang hidup tidak kunjung mati. Manusia semua mati. Semua manusia akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kita semua akan mati. Dan memang ada gitu. Tak apa saya ni, anak saya kerja besar, anak saya sekian, anak meninggal. Tak apa ayah meninggal. Suami akan meninggal. Saya cerita menarik tadi, saya tak betul kita nak cerita, tak sebut nama, tak ngumpat nah. Tak sebut nama, tak sebut tempat. Dulu seketika dulu lama dulu kala di sebuah sekolah yang saya mengajar. Saya bukan bekas mak kenyang dah, sekolah lain. Sekolah lain. Sekolah nak buat program majlis hari kasih. Jadi hari kasih petang-petang kepada. Jadi dia arahkan pelajar macam-macam lah dengan muzik macam-macam lah. Saya begitu pelajar sekarang, jangan terlibat di program ini. Dan mudahlah, umur 20-an. Jangan terlibat program ini. Sebab terlibatnya kerja iblis. Penganjurnya adalah bapa iblis, kalau pengikutnya mana iblis. Dulu zaman saya muda-muda. Sampailah penganjurnya datang jumpa saya. Ustaz kata saya iblis kan? Tak, saya kata siapa penganjurnya iblis, pengikutnya anak iblis. Saya tak kata siapa-siapa pun. Ustaz tahu tak suami saya siapa? Betul, saya kenal suami dia pakai masa tu MBM 7 sendiri. Oh hebatlah masa tu. Sekarang hebat juga. Saya tahu suami dia hebat. Ini kisah benar. Saya tak sebut nama, tempat mana. Lembar lama, orang terbaik kot. Malah-malah, Ustaz kata saya sekarang. Tak lama, lepas tu suami cerai dia. Nak jadi cerita tu, suami ceraikan dia. Yang dia puji kaya raya itu cerai. Dan jumpa balik Ustaz. Tak apa, ceritakan tu je. Nak ceritanya bahawa duk puja suami yang hebat, suami ceraikan dia. Suami yang meninggal, punya isteri yang hebat, suami isteri yang meninggal, bapa meninggal, menteri habis. Yang tawakal Allah Hayyun la yamut.
Fatawakkal al-hayy alladzi la yamut. Bertawakal kepada Allah Taala. Ada gantung orang lain, kita takut syirik. Ingat ha? Pada Allah Taala. Pada Allah Taala kita minta. Yang beda daripada yang lain. Ya Allah akan usaha juga. Usaha bertawakal kepada Allah. Betul ya? Dia panggil memang menyembah Allah Ta'ala bersama mereka menyembah patung. Menyembah Allah Ta'ala bersama mengharapkan manusia, makhluk. Menyembah Allah Ta'ala bersama mengharapkan itu lagi pada makhluk. Maka sebab itu saya ulangi, bertawakallah pada Hayyun la yamut, Allah yang hidup dan tidak kunjung mati. Itu dua bentuk dosa besar ataupun kufur. Pertama yang fitnah tadi, yang kedua syirik. Syirik ada dua, kita tahu, syirik khafi dan jali. Syirik khafi yang tak nampak, yang jali, yang jelas. Dosa besar, dosa kecil. Bezanya, dosa besar tak akan diampunkan dosanya, melainkan taubatan nasuha. Seperti membunuh, mengumpat, apalagi mencuri, merampok, merompak, samun, itu dosa kabair. Bagi dua belah, dosa besar Allah Ta'ala dengan makhluk. Allah Ta'ala minta taubatlah, tubna Allah, raja'an Allah, walimna ala ma'afana, wa'azamna, berdoalah. Ya Allah, bertobat padamu ya Allah. Aku menyesal ya Allah. Aku ma'azam takkan lakukan lagi ya Allah. Moga Allah dengan taubat. Allah Tawwabur Rahim. Ini bukan tawwab. Tapi satu lagi dosa yang makhluk. Dosa yang makhluk ni tak diampun Allah Ta'ala, melainkan dia minta maaf pada makhluk itu sendiri. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah dekat kita, Allah Maha pengampun. Manusia tak tahu lagi. Kita jumpa dia, entah dia pergi ke mana, entah dia mati dulu. Kalau dia ada ampun tidak, maka jangan buat dosa manusia. Allah pun jangan. Tapi dengan manusia lagi mudah susah untuk minta maaf. Kita tak kenal pula, tak kenal pun dia, entah di mana kita orang ngumpat, kita untuk ngumpat sama. Minta maaf macam mana? Tak boleh minta maaf. Maka sebab itu dosa Allah Ta'ala kita minta ampun, Allah mendengar, Allah Maha dekat, Allah mengetahui, Allah mengampun. Dengan manusia susah. Itu dosa kabair, dosa besar. As-saghair, dosa kecil. Banyak sangat. Asal ini terampun dengan amal-amalan kebajikan kita, melangkah ke masjid surau, membaca Quran, istighfar, bersedekah, semua itu dosa-dosa kecil terhapus. Tapi ingat juga kata Imam Syafi'i, Bukit Bukau, gunung Kanang itu pada batu kecil. Al-Jibal al-Hasa, bukit itu pakai batu kecil. Dosa kecil berkali-kali dia buat, berhari-hari dia buat, tak minta ampun, tak taubat, yang kecil menjadi besar. Maka takutin dosa kecil yang berterusan nanti jadi dosa besar. Kenal dosa besar. Syirik khafi dan jadi. Saya ulang, dosa kecil, dosa besar beza. Syirik khafi jadi, bezanya hanya pada khafi tak nampak-nampak, jadi nampak, tapi hukumnya sama. Hukumnya sama. Syirik juga, maka semua minta jauh. Doa nanti hari, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Maksud kita baca kan? Baca pagi petang, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Baca pagi dia kali, insya-Allah seharian itu Allah jaga kita daripada buat syirik. Sakhafi ke jadi ke sebagainya. Baca petang, insya-Allah semalaman itu Allah jaga kita daripada melakukan syirik. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ada kemudian dalam maksuratnya, banyak maksurat itu. Allah menyebut dalam Quran surah Hajj ayat 1. Wa man yusyrik billah fakannama sakhra as-sama' fatahtafu at-tayr atahwi bi rih fi makanin sahih.
Dimakan sahiqa. Siapa yang syirik ta'ala, maka adalah ia seolah jatuh di langit dan sambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat jauh. Maknanya seksa, azab melakukan syirik ini, waliyazbillah. Itu tentang kufur yang kedua. Yang ketiga, kufur ahli kitab. Kufur ahli kitab. Kita ada ahli kitab. Kitab itu yang beriman kitab samawi. Tengok surah Al-Ma'idah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum ma'adallah wa may tabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Ayat. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran Muhammad SAW dengan bawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab ini turunkan sebelumnya, Taurat, Injil dan Zabur, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain juga. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quranul Karim bukan kitab bacaan untuk bacaan sahaja. Kitab itu ada perundangan, ada peraturan, ada sistem hidup, nizamul hayat. Itulah Quranul Karim. Tapi yang berlaku kita baca saja. Baca dengan lagu, dengan Masya Allah baik, tak salah. Terbaik baca lagu. Bacalah lagu, cukup baik. Taranum. Baca bertajwid sangat dituntut. Sayang ketua tak tahu makna. Berlagu sangat jauh antara bahasa, tak faham arti Quran. Dia nak lagu, kok begitu? Quran dia tak pandai baca bertajwid sangat. Lagu dia tak pandai, tapi dia tahu hukum makam, dia beramal, Masya Allah. Daripada orang yang pandai baca Quran fasih, baca Quran dengan bertajwid, bertaranum lagi, tapi tak faham apa dia baca. Apa Quran kata? Atau faham, tak buat. Atau buat, tak sungguh-sungguh. Atau sungguh, tapi kerana mata dunia, meraduk, ditolak. Jadi Quran dibaca, difahami, dihayati, diamalkan. Kita boleh kan? Tajuk dia Quran sebagai rakan, qarin kita. Quran kena jadi bacaan kita. Bacaan yang difahami isi kandungannya, diamalkan arah-arahnya, dan sampaikan kepada orang lain. Bukan bacaan saja. Baca itu pun kena dikonsisten. Sahabat-sahabat Nabi yang paling malas khatam sebulan sekali. Yang malasnya lazimnya mereka khatam seminggu sekali. Seminggu sekali maknanya sampai 4 juzuk lah. 4 juzuk lebih 2 hari. Cuma Nabi pesan jangan lebih cepat ber 3 hari. Sehari 10 juzuk okey. Ke-11 tak digalakkan. Cuma tertambah pada saya ialah kita tekan kesemampu Masya Allah. Untuk lemah macam kita, bukan kita, orang yang lemah, kita kuat insya-Allah. Jangan sampai tak baca Quran 1 hari. Tiap-tiap hari baca Quran, walaupun ayatan cukup. Jika tak mampu, tapi kita tingkatkan. Dia hari 1 ayat. Dah seminggu naik ayat 2 ayat sehari. Dah sebulan naik 3 ayat 1 hari. Dah setahun naiklah semoga 1 ayat 1 hari. Dah 5 tahun, begitu target kita. Baca peringkat-peringkat, tapi sampai konsisten. InsyaAllah ta'ala. Bacaan berpahala. Baca Quran itu berpahala. Nabi kata, la aku alif lam harf, walakin alif har, lam har, min har. Alif lam mim 3 huruf. 30 pahala. Bukan pahala dia itu. Itu ganjarannya, tapi hakikatnya adalah aman, beramal isi kandungannya. Terus saya katakan, berapa lama kita berwuduk? Selama hayat kita, daripada 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dah berwuduk lah. Sekarang dah 60 tahun.
Di mana kita ambil hukum berwuduk? Ustaz ajar. Dan kita mana? Kita fiqh dan jawab. Kita benar-benar kita tak fikir mana aku sebenarnya. Quran menyuruh faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu sebab kata Allah wa aydiyakum marafiq, dan tangan menghadap siku, wamsabiru sikum, sakulah kepala kamu, arjulakum lil ka'bain, dan arjulakum lil ka'bain, kaki dengan hingga ke pukul ladi. Allah SWT Quran surah Al-Maidah ayat 6 ke begitulah. Wa aqimus salat wa atu zakat, main tempat ini kita. Kalau boleh, apa kita buat? Saya tanya dia kita, aku tahu mana mana Quran surah lebih senang, lebih lazat, lebih meyakinkan. Kita semayang, aqimus salat wa atu zakat. Allah suruh banyak. Warka'u berrukuk. Kita tahu sini Quran surah, Masya Allah. Mana? Quran dibaca dengan baik, ditingkatkan kepahamannya, ditingkatkan amalannya, dan sampai ke orang lain. Saya hanya sebut 4 perkara yang saya baca kitab Ibnu Qayyim Jauzi, kitab Zadul Ma'ad. Ilmu dicari, dipelajari, dituntut, dan diamalkan, dan disampaikan, didakwahkan. Dan keempatnya, sabar semasa belajar menuntut ilmu, sabar semasa beramal ilmu, sabar semasa menyampaikan ilmu. Yang tinggal perkara itu. Di balik sini, Quran turunkan bukan untuk dibaca sahaja, tapi baca untuk difahami, diamalkan, dan disampaikan. Kitab-kitab lain, orang Kristian faham yang bahasa kita asal bahawa akan turun Al-Quran kemudian akan datang Muhammad SAW akhir zaman. Tapi mereka tak beriman, mereka percaya tapi tak beriman. Maksudnya tak yakin, atau yakin tapi tolak kerana nafsu. Saya pernah cerita Hercules dalam saya baca kitab syarah kitab Bukhari. Apa syarah kitab Bukhari? Siapa ingat syarah kitab? Lupa ya. Tak apalah. Kisah gini, Hercules ini dia pergi ke Ilya, dia pergi ke Palestin. Fathul Bari ya, kita Fathul Bari. Fathul Bari dan jilid pertama. Fathul Bari jilid pertama. Kisah Hercules. Hercules ni bahasa Arab. Kita baca Quran Hercules gitulah. Sampai ke Palestin. Dia tanya, ada orang Mekah sini? Ada. Siapa dia? Abu Sufyan. Panggillah orang Mekah, panggillah. Nikah ceritanya, dia tanya, betulkah Muhammad dah turun ke Mekah? Maaf, kita ringkas untuk faham, mudah faham, bukan ikut urutan sangat. Ya, ada. Ringkas ceritanya lagi bahawa yang ikut Muhammad siapa dia? Orang besar-besar ke? Ada Abu-Afa. Abu Sufyan ini maksud tak Islam lagi. Macam nak tipu? Macam nak tipu Hercules? Tapi tak tipu. Tak tipu pun dah macam dah rendah dah Muhammad ini SAW. Yang ikut dia ramai tak? Tak ramai, sikit. Bertambah tak? Bertambah. Yang ikut dia murtad tak? Tak murtad. Mereka ceritalah. Mereka ceritanya bahawa akhirnya Hercules ini percaya bahawa Muhammad itu Rasulullah, Rasul akhir zaman. Dia percaya bahawa Muhammad. Maka dia panggillah semua orang-orang rombongan itu berkumpul dalam dewan, tutup pintu semua. Dia tanyakan, apa pendapat kamu tentang Muhammad? Mengikut dia berpaling ke belakang. Dia nampak bahawa Hercules dah tak percaya pada Muhammad SAW. Dia tarik balik. Sebenarnya aku nak test kamu aja. Aku tak percaya juga Muhammad tu Rasulullah. Kenapa dia tolak Muhammad SAW? Kerana kepentingan dunianya, jawatannya. Dia percaya betul Muhammad itulah yang ada kitab Taurat, Muhammad itulah ada kitab Injil, Muhammad itu yang kita sebelumnya. Tapi dia tolak Muhammad SAW semata kerana jawatannya. Itu dekat.
Tengok kitab Al-Bari jilid pertama, kisah Herka dan Abu Sufyan. Sifat Nabi adalah dalam kitab sebelumnya. Ada sifat Nabi jelas sebenarnya. Mereka percaya tak? Mereka percaya. Dan turun Muhammad SAW, dia tolak sebab bukan bangsa dia, bukan kaum dia, bukan orang dia. Ini sifat orang kafir, orang-orang di kitab. Amr bin Salam, seorang Yahudi, dia tahu Muhammad sudah lahir di Mekah. Tapi nak cerita Muhammad ni pembohong, penipu. Dia tak percaya orang, dia pergi sendiri dengar. Dia dengar suara Nabi. Dia kata, ni bukan suara pembohong. Lain sebab dia kata, ni bukan suara pembohong ni. Dia faham, dia dengar suara tu bukan bohong. Dekat jumpa Nabi, dapat wajah Nabi. Ni bukan bohong. Lain sebab dia kata. Jelas. Sifat Nabi, watak Nabi, segala-galanya ada yang kitab sebelumnya. Mereka tolak kerana nafsu, kerana kepentingan dunianya, bukan tak percaya. Ini sifat kufurnya ahli kitab. Kufurnya ahli kitab begitu. Itu jelasnya, insya-Allah. Cobalah pada mana, sambung akan datang lagi, kita ulang baik dari kitab ni. Banyak sangat dari kitab. Kemudian kufur orang-orang murtad. Kemudian ada lagi kufur orang-orang munafik. Dan bagilah bab kufur saja insya-Allah. Jadi disebut tadi bahawa aulawiyatnya yang paling tinggi kufurnya adalah etis. Ketiga, yang tak percaya ketuhanan langsung, an-nar mau'iduh. Yang kedua, kufurnya apa tadi? Syirik. Syirik juga an-nar mau'iduh, neraka tempat mereka. Ahli kitab ni kita bincang kemudian. Sebab ada banyak bincangan lagi soal makan daging, sembelihan mereka, boleh kahwin orang dia, apa semua tu kita akan bincang nanti insya-Allah taala. Wallahu a'lam. Aku la qawli hadza, sallallahu alaihi wasallam. Wal 'asri. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim.